Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah. Nikmat yang tidak pernah putus-putus yang kita rasai, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Dah bertahun-tahun Allah Taala memelihara diri kita, menjaga diri kita, sehinggalah masa dan ketika hampir kita masuk kepada bulan Ramadan. Bulan yang mana Allah Ta'ala muliakan, Nabi-Nabi muliakan. Maka sebagai pengikut yang setia kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka tentu sekali kita akan memuliakan benda yang dimuliakan oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cara memuliakan bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah mengejar buat pahala sebanyak mungkin. Itulah maksud nak memuliakan bulan Ramadan. Bukanlah muliakan bulan Ramadan itu dengan kita bersenang-senang, beli lasir, beli kakah ni, beli buat kuih sungguh-sungguh. Tu bukan persiapan Ramadan. Tu bukan menghormati Ramadan. Menghormati Ramadan, tetamu yang datang kepada kita, kita sambut dan kita layan Ramadan dengan malamnya kita isikan dengan tahajud-tahajud. Malam tengah hari kita baca Al-Quran. Kita belajar semaya duha dalam bulan puasa, kita belajar tahajud, kita belajar semaya witir, kita belajar baca Quran. Itu merupakan cara nak hormat bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang hadir pada tahun ini merasa dihargai oleh kita. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagaimana tahun-tahun lepas, dia sentiasa hadir, setia dia dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kadang-kadang mari ke rumah orang, mari bertamu dengan kita, tetapi kita tidak layan. Itu adalah satu kesilapan kita. Dan kita berharap kesilapan yang lepas Allah Ta'ala maaf belaka-laka, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang lagi untuk hidup di bulan Ramadan. Kerana kelebihan bulan Ramadan itu, Nabi Muhammad bersungguh-sungguh di dalam taat dia. Nabi Muhammad ni orang kuat taat, tetapi apabila masuk bulan Ramadan, dia semakin bersungguh-sungguh di dalam melakukan taat. Maka manusia ni boleh kita buat satu keadaan, satu masa, satu tempat tu beribadat lebih berbanding dengan waktu-waktu lain. Ada orang marah, kok buat ibadat bulan Ramadan saja, selain bulan Ramadan tu tak buat. Pada tak buat langsung, baik buat juga pada bulan Ramadan. Dan Nabi menambah ibadat dia. Bukan kata Nabi buat benda sama, seterik, tak. Ada bulan-bulan Nabi bersemangat dalam melakukan taat. Bahkan apabila masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, Nabi syadda mi'zarah wa aiqaza ahlahu wa ahya lailah. Nabi ikat kain pelekat dia kejap-kejap. Nabi ni apabila masuk bulan Ramadan, Nabi banyak ibadat, tetapi Nabi malam-malam Nabi masih tidur. Tetapi apabila masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi tak tidur langsung lah, dan tidak menghampiri isteri dia. Nabi kejak ke kain pelekat dia, kata nak buat benda biar bersungguh. Kalau longgar-longgar kain pecah penggal lah jawapan dia. Maka Nabi kemah ke ikatan kain pelekat dia, nak royak Nabi buat ibadat bersungguh-sungguh. Nabi gerak semua ahli keluarga dia untuk bangun buat ibadat bersama. Nabi hidupkan malam-malam dia keseluruhannya. Tu Nabi yang mana mulianya bulan Ramadan kerana Nabi Muhammad. Kalulah bulan Ramadan ni bulan Ramadan zaman Nabi Ibrahim, tak ada pahala sebagaimana pahala yang kita dengar sekarang. Kalulah Ramadan zaman Nabi Isa, rasa pahala dia tidak sama yang kita dengar disebut di dalam hadis-hadis mengenai pahala Ramadan. Maka tidak lainlah Ramadan itu merupakan berkat dia dan kelebihan dia terpancar
mari juga daripada kelebihan Nabi SAW. Sebab itulah apabila mari bulan Ramadan, kita muliakan Nabi SAW tidak berkurang. Sekalipun majlis-majlis seperti majlis Maulid ni kita berhenti kerana nak buat ibadat lain, tetapi Nabi SAW tak boleh kurang. Nah, kedudukan kita sebagai hamba, sebagai pengikut kepada Nabi, mestilah merasa Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala itu paling tinggi. Maka kelebihan malam Lailatul Qadar begitu juga. Katanya ulama-ulama, hari-hari yang aku tidak buat maksiat kepada Allah itulah Lailatul Qadarku. Jangan kita kejar Lailatul Qadar, kadang-kadang Lailatul Qadar itu hanyalah malam, tetapi kita tidak isi dengan taat. Maka Lailatul Qadar itu tidak memberi apa-apa faedah kepada orang itu. Maka sebenar hakikat Lailatul Qadar, katanya ulama-ulama, adalah hari kita tak buat maksiat ke Tuhan, itulah Lailatul Qadarku. Ulama kata. Sekalipun waktu bukan malam Lailatul Qadar, bukan malam Jumaat, tetapi aku boleh taat ke Tuhan, itulah Lailatul Qadarku. Kerana kalau malam Lailatul Qadar pun kita tidak buat taat, buat gapo, maka Lailatul Qadar tidak memberi apa-apa faedah kepada orang itu. Maka ibadat Lailatul Qadar ini menyamai dengan 83 tahun 4 bulan, lebih kurang 1000 bulan. Tu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan persiapan pada bulan Ramadan, apabila masuk saja bulan Ramadan, futihat abwaabus sama, dibuka ke segala pintu-pintu langit. Semua pintu langit dibuka seluas-luasnya sebagai tanda nak menerima amal kebajikan hamba yang begitu banyak pada bulan puasa. Wa ghuliqat abwaabu jahannam, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Nak kata bulan puasa ni tak ada orang buat maksiat dah, tak usah duk bukalah pintu neraka, tak ada faedah pun. Tak ada amal jahat akan naik pun. Dan diikat wasudifati syayatin, dan diikatlah segala setan-setan. Iblis-iblis kena ingkat belaka. Tetapi pada bulan puasa ada orang lebih jahat daripada iblis lagi. Ada orang lebih jahat daripada setan. Maka pada bulan puasa lah kita tahu kita sebenarnya setan selama ni. Selain daripada bulan puasa kita duk kata setan, buat kerja ni bahasa setan, hak ni setan, hak ni setan. Apabila masuk bulan Ramadan, setan sudah kena igat dah. Kalau kita jahat lagi, kita sebenarnya setan. Bolah duk kata kok setan, kata kepada diri sendiri. Pada bulan puasa lah nampak hakikat diri kita tu setara mana. Kalau selain daripada bulan puasa ada orang buat alasan ni setan, ni setan. Tetapi apabila dah diikat setan, maka nampaklah diri kita sebenarnya. Nabi kata, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sejahat-jahat musuh kamu adalah diri jahatmu sendiri yang berada di tengah lambung kamu. Setan ni orang luar, dia duduk luar. Dia hanya boleh menggoda kita, ajak-ajak, tapi dia tak boleh buat guano. Lo ni dia ajak misalnya tak sogilah maulidnya, tak sogi pergi pak lain. Kalau kita ambil steering kereta kita pulang mari di maulid, tak patuh tangan kita. Tetapi setan hanya boleh royak saja, tak sogi, tak sogi. Ya kita tak pergi sungguh bedoh apa? Salah halik kita sebenarnya. Sebab itulah apabila manusia masuk dalam neraka, maka setan, iblis akan masuk dalam neraka. Apabila masuk saja iblis dalam neraka, serupa dengan artis dia. Serupa dengan kepok. Orang pakat royak, orang pakat kenal belaka, hak ni lah setan selama keni bahasa kakah jahat, pakat duk supuh kepada setan belaka. Maka Allah Ta'ala beri satu mimbar kepada setan nak ceramah, sesek neraka belaka dengar. Maka dengarlah ahli neraka hok duk marah kok setan jahat, setan gini, maka setan pun, iblis pun akan bercakap. Dia kata, wahai ahli neraka, muduk kata aku jahat, aku tak buat apa dia kamu. Aku hanya menghasut, menggoda saja. Tetapi hok buat mung sebenarnya. Kadang-kadang tanya aku kena igat pun kata aku lagi. Boleh-boleh puasa aku tak ada dah, tiba-tiba kata kat aku lagi. Sebenarnya dirimu jahat, muduk kata kat aku jahat. Senyap habis ahli neraka. Baru dia sedar selama keni dia jahat, bukan setan. Setan tu buat kerja dia dah. Moga dia ada kebaikan dengan kejahatan. Ya bukan kejahatan tu jahat, hak tu memang spesies dia lagu tu dah. Kita hak jadi jahat tu kerana kita pilih dia. Wa hadainahun najdain. Allah Taala beri hidayah kepada hati di dua jalan. Benda baik qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kebaikan itu apabila kita bersihkan hati dengan melakukan taat. Dan jahatlah, celakalah orang yang mengotori hati dia dengan memilih kejahatan.
Maka kita berharap bulan puasa pada tahun ni dapat kita menambah ke amal ibadat kepada Allah. Dan kita nak tahu amal ini amal ibadat kau tidak, pahala payah kita nak royak. Pahala gini, tak ada orang nampak lagi pahala. Pahala mari molek, pahala gani, orang tak tahu lagi. Maka lagu mana kita nak tahu pahala ni gapo? Setiap benda yang kita rasa dekat dengan Tuhan itu pahala. Setiap benda yang kalau kita buat kita rasa dekat dengan Tuhan, hak tu kita serah sungguh. Kita serah, maka hak tu tak sedut tanya orang, benda tu pahala. Tapi kalau setiap benda kita rasa jauh dengan Tuhan, hak tu tentu dosa dah. Tak payah tanya orang, tak payah tanya. Kalau kita sebut pahala sekian-sekian, tak nampak pun. Tetapi kita ada benda, pahala ni kita boleh rasa. Iaitu setiap benda yang kita rasa dekat dengan Tuhan, rasa hampir dengan Nabi Muhammad, rasa hampir dengan Allah, maka benda itu kebaikan, tak payah tanya orang. Dan setiap benda yang menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad, benda itu jahat. Sekalipun rupa nampak dalam taat, tetapi benda tu jahat. Sekalipun benda tu nampak macam biasa, macam gapo, tetapi benda tu taat kalau menghampirkan kita diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan masuknya bulan puasa sehari dua lagi, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya beri lagi peluang kepada kita. Sekalipun peluang-peluang dulu kita minta gini juga tapi kita abaikan, kita berharap, kita berazam mudah-mudahan puasa pada bulan ni kita dapat hargai dan dapat kita muliakan. Kita berdoa juga kerana hadirin-hadirin hok mari dalam majlis ni penuh dengan hajat. Dalam hati dia ada banyak permintaan dengan Allah. Maka dia mari di rumahmu, ya Allah ya Tuhanku, mari nak minta benda ya Allah ya Tuhanku. Nana ya Allah ya Tuhanku, mu tidak begitu bakhil kalau orang mari rumahmu minta sesuatu, mu tak wi gapo-gapo. Jadi kita berharap di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya Allah Taala turun rahmat kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebarkan hidayah hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala wi kekuatan, akak segala penyakit, hindarkan daripada sebagai penyakit, sembuh ke orang hok sakit-sakit. Allah Ta'ala kembalikan segala perancangan orang kafir kepada diri dia sendiri. Allah Ta'ala jaga, lihat dengan kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi pada bulan puasa. Mudah-mudahan bulan puasa ini dapat mengangkatkan segala bala-bala yang datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan munajat wali-wali Allah Ta'ala, kekasih-kekasih Tuhan dapat mengangkat segala bala daripada kita. Dan kita juga masuk di bawah niat-niat mereka semua. Dan hamba tutuplah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.